Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak jelaskan kepada tuan-puan tentang 10 perkara yang mana Allah beri kita ini benda-benda atau perkara-perkara yang susah, yang sakit hati pada adatnya, yang derita, menyusahkan, yang menyebabkan kita ini merana pada adatnya. Tetapi sebenarnya di sebalik itu, dia nak melayakkan kita ini menjadi kekasih-kekasihnya. Cuma kita yang tak faham. Banyak peluang yang diberi, tapi kita tak faham-faham. Jadi mudah-mudahan kuliah saya pada malam ini dapat memberi sedikit sebanyak kesedaran dengan keberkatan Rasulullah, keberkatan Imam Mahdi dan keberkatan putra Bani Tamim. Yang pertamanya, saya rasa saya dan tuan-tuan selalu kita diberi sakit. Sakit yang macam mana inilah contoh. Kejap pening kepala, kejap sakit perut, kejap sakit tengkuk, kejap senak, kejap sakit kaki, kejap sakit badan, kejap kencing manis, darah tinggi. Segala macam penyakit kecil dan besar yang sering kali terjadi. Selalu terjadi. Jadi semua itu tak ada sia-sia. Kita tak faham. Sebab ada masa kita reda, ada masa tak reda, ada masa kita mengeluh, ada masa kita merintih, ada masa kita menyampah, ada masa kita tak tahan, ada masa kita kecewa, ada masanya kita ni tak sabar. Jadi di sinilah kegagalan yang kita dapat. Padahal dia bagi penyakit itu sebenar-benarnya untuk kita sabar. Mana ada orang sakit kepala memanjang sampai seminggu sakit kepala, dia suruh sabar sikit. Mana ada orang kencing manis, masa sepanjang kencing manis sebulan dua tu, dia terasa penyakit kencing manis tu sakit kencing manis setiap saat, detik, ketika, tak ada. Jadi dia minta kita reda. Masa kita sakit tu, mungkin lambat semayang, mungkin lambat nak buat amal ibadah, mungkin sedikit. Tapi kita bersyukur, kita ganti dengan zikir. Tapi kita tak macam tu. Jadi bila kita tak macam tu, salah kita lah. Nanti tak boleh kata, kenapa kau tak proses aku jadi ikhwan? Jadi itu yang disebutkan maknanya nikmat bagi wali ni. Ya Allah, kau jadikan dia ini orang kata dia, untung dia ya Allah. Kau bagi hadiah pada dia. Orang semua mengumpat dia, mengata itu hadiah ya Allah. Kenapa kau tak bagikan pada aku? Kau bagi pada dia. Itu hadiah besar. Wali-wali cerita macam tu. Cita-cita dia macam tu. Jadi makna di sini tentang penyakit tadi, itu peluang dah terlepas. Peluang yang kedua, dalam bentuk susah juga. Kita sakit hati benar bila kita dengar benda ni. Yang pertamanya, yang kedua lah. Tapi poin yang pertama, bila bini kita ni bagi kita sakit hati. Anak kita, cucu kita bagi kita sakit hati. Ada telefon, dia hempasnya. Dia main memanjang. Semayang lewat anak cucu kita. Bini tak dengar kata. Bini lawan kita. Kan semua ni menyakitkan hati suami. Begitu juga suami menyakitkan hati isteri. Kan? Sama ada isteri menyakitkan hati suami, suami menyakitkan hati isteri. Itu semuanya kalau orang faham. Kalau wali faham. Kalau wali dia faham lah. Tidak tak nama wali. Ikhwan dia faham. Dia akan sabar. Itu peluang. Jadi ikhwan. Kita gagal juga. Jadi kita nak ujian yang kita lulus. Ujian yang kita tak lulus, kita tak nak. Tu bentuk dua ujian yang selalu berlaku. Jadi kita kata macam ni. Ya Allah, macam mana aku nak jadi ikhwan? Macam mana aku nak masuk surga? Aku sakit sikit-sikit. Selalu kau bagi aku sakit, rupanya kau nak jadi aku ikhwan. Yang tu pun aku gagal. Hal keluarga aku, hal anak bini aku, hal cucu-cucu aku menyusahkan aku. Dengan hal macam-macam lagi yang berkaitan dengan keluarga ni. Semuanya menyusahkan aku. Itu pun aku tak boleh sabar, tak boleh reda. Macam mana aku nak jadi ikhwan? Aku pun tak layak jadi ikhwan. Ni memang salah aku lah.
Yang ketiganya, bila hujan kita ni susah. Kita bila kata kita ada duit, biasalah, ini hukum biar adat. Kita senang hati, relax-relax sikit. Tapi bila kita tak ada duit, semangat kita nak ibadah pun boleh dikurang. Ada orang jenis macam tu. Bila dia miskin, bila dia susah, Tuhan tak tolong makcik, dia pun ibadat dia sikit-sikit. Bila ujian yang ketiga tadi saya sebut, bila ujian duit kurang, jadi kita pun tak selesa. Hati tu kurang selesa. Faham Ustaz Saluddin? Tak berapa seronok. Sebenarnya itu nak gagalkan kita jadi ikhwan. Mana tu poin besar lah. Setengah orang faham, kita ada duit, boleh bayar hutang, bayar bil, selesa. Bila duit tak ada, siapa yang tak susah hati? Yang bil itu belum bayar, kan makcik. Bil air tak bayar, bil api tak bayar, makan tak beli, susah hati. Bini mencemek muka, marah ke kita. Jadi kita susah hati. Itu pun kena lepasi juga. Sebab wali-wali ni, Pak Mat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ustaz Saluddin. Maknanya dia tak ada sedih, tak ada duka cita. Jadi ini 3 daripada 10 yang mana bila mana ditimpakan kepada kita, tak cukup duit, kita pun susah nak ibadat. Kalau duit banyak pun, taklah juga bersungguh-sungguh. Poin yang keempat. Ujian yang diberi kepada kita ni. Apa dia bentuk ujiannya? Ujiannya ialah ujian dengan manusia. Kita ni banyak terpengaruh dengan manusia. Nanti orang kata kita, nanti orang ngumpat kita, nanti orang fitnah kita. Nanti macam-macam yang kita takutkan dengan manusia. Sebenarnya ikhwan ni, dia tak takut manusia, Cik Din. Dia hormat manusia. Dia sayang manusia. Dia doakan manusia. Dia takut tak ada. Apa aku peduli, aku nak cakap kebenaran, cakap. Aku bukan takut dengan orang. Cuma aku nak berstrategi, itu je. Kemudian itu yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima ni, kita macam mana pun tak boleh kita ni bangga tau. Bangga dengan kecantikan, bangga dengan harta, bangga dengan ilmu, bangga dengan pengalaman. Maknanya sombong. Ada rasa dekat dengan Allah. Aku hari-hari baca Yasin, rasa dekat dengan Allah, rasa baik. Tak boleh, rupanya rasa baik tak boleh. Habis takkan rasa jahat? Ya, rasa diri banyak dosa. Mika kan baca Yasin hari-hari. Ya, tapi tak tahulah dah terima ke tidak ke, aku mana tahu. Aku ni takut tak diterima. Jadi tak boleh kita ini rasa dekat dengan Allah. Kita kena rasa diri kita ni hina sangat depan Allah. Rasa jauh sangat depan Allah. Tapi mengharap, wajib mengharap sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhirlah, pada 10 kita berhenti 5 aja. Kasih sayang. Kasih sayang pada anak, cucu, isteri, suami, saudara mara, adik-beradik, kawan, musuh, orang kafir, semua kita sayang. Supaya kita tak nak ada orang ni tak dapat hidayah. Itulah ciri-ciri wali, ciri-ciri orang nak jadi ikhwan masuk syurga. Pak Mat ada orang kampung sakit hati. Pak Mat sakit hati. Tak suka orang tu lah, tak suka orang ni. Sama lah dengan makcik. Makcik kan ada adik-beradik ataupun anak saudara sekian nak ambil tanah, nak ambil apa. Memang dia buat benda jahat. Tapi dalam hati kita, ya Allah bagi dia dapat hidayah. Ya Allah bagi dapat petunjuk. Aku tak nak gaduh dengan dia, aku tak nak mengumpat dia. Sangka baik. Baru kita boleh masuk. Makcik ustaz dugaan besok. Suami berturut.
Tiga ke bumi. Ujian bagi seorang ikhwan itu, mana seorang ujian bagi seorang yang ingin melayakkan dia jadi ikhwan. Yang pertama tadi saya katakan ujian sakit. Ujian sakit sikit ke, sakit banyak ke, kerap ke, kadang-kadang ke, kecil manis ke, setakat pening ke, tak kira lah sakit. Ujian yang kedua, ujian berkaitan dengan keluarga. Anak bini bagi sakit hati, cucu bagi sakit hati, bising, isteri, apa semua kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujian duit. Duit tak ada, susah hati. Ibadat pun kurang. Yang keempat, apa dia? Ujian manusia. Yang kelima, kasih sayang. Manusia ni dia kita macam kita buat apa pun kita nak ambil kira manusia. Nanti dia kata apa, nanti dia puji, dia itu, dia gini, macam-macam. Yang lima, kasih sayang tu, kita kena merata. Memang kasih sayang ni macam-macam orang buat kat kita. Bagi kita sakit hati, kita pula nak sayang kat dia. Orang buat jahat, kita nak buat baik. Jadi yang paling susah, mana Pak Mat? Bagi Pak Mat. Cik tanya, yang paling susah. Dia tanah, tak laku-laku dia. Orang buat jahat. Rumusannya pada malam ini, minta izin. Rasulullah minta izin, Imam Mahdi minta izin, Fatah Tamim dengan izin berkat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya simpulkan perkara besar. Yang pertama, dengan ni Ustaz Salihuddin dan lain-lain. Kita yang bercakap ini, yang tak bercakap, yang mendengar, yang walaupun saya sendiri yang berkata ini, kita kena rupa-rupanya apa makcik? Kita kena sabar dalam semua keadaan, redha dalam semua keadaan, syukur dalam semua keadaan. Betul tak Ustaz Salihuddin? Dan itu yang susah. Susah. Ujian datang bertalu-talu. Kan? Kereta baru basuh, tiba-tiba kotor kena lecah habis. Tak kena redha. Bukan senang. Sabar, redha, syukur. Saya ambil 3 kesimpulan. Sabar, redha, syukur. Yang kedua, kita kena lawan dengan orang kat dunia ni. Lawan Pak Mat. Lawan apa? Lawan nak jadi lebih baik daripada dia orang. Dia sedekah, kita pun rajin bersedekah. Dia bangun malam, kita nak lebih bangun malam. Dia ada ilmu, kita nak lebih ilmu. Sebab kita nak lebih daripada orang dalam kebaikan. Berlumba-lumba kan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat baik. Kebaikan, soal kebaikan tadi. Dan yang ketiga, Cik Din, yang terakhir. Sebagai bekalan nak balik parit ni. Sebagai bekalan Ustaz Salihuddin nak balik ke Selangor, Kuala Lumpur. Besok. Salihuddin tak balik. Balik besok. Apa dia? Jadi, Kuat juga mandu. yang terakhir, dan saya nasihatkan tuan, walaupun kita ini lemah Jadin, sakit, perut, mata, telinga semua, Pak Mat, tak boleh semayang, uzur, pakai pampers, macam-macam lah. Tapi hendaklah kita bersangka baik. Makna kita ada peluang lagi untuk buat kebaikan yang orang lain tak buat. Yang orang lain tak buat, Pak Mat, Pak Mat buat. Ikhlas kena buat. Jangan ada kepentingan. Jangan kerana nama. Saya ingatkan balik tadi saya cerita. Kalau makcik masuk dalam kubur, saya bagi tahu. Adakah makcik ingat kalau panjang umur Pak Mat, dia hari-hari dia akan pergi kubur makcik? Ataupun Pak Mat yang meninggal, adakah hari-hari makcik akan pergi ziarah kubur dia? Saya yang meninggal, adakah hari-hari bini saya akan ziarah saya? Kita semua kiaskan pada diri kita, pada adanya tak ada. Sebab manusia punya keimanan ni akhir zaman ni lemah Ustaz.
Kita ni lemah sangat. Dah meninggal, kita sebut baca Fatihah, kesian. Kita kenang kawan kita 2-3 hari je. Habis tinggi sebulan. Lepas tu lupa. Ya makcik? Makcik, tiga ke? Ke bumi. Saya tu tak lupa. Dia mesti terbayang. Mesti dari tengah. Kerana dia menunggu terbayang minta depan. Tiga. Tak ada. Itulah. Satu second, satu minit tak. Amam. Itulah. Kalau saya lupa tak. Itulah sebaik-baiknya. Tak ada, tak ada. Jadi kita perlu perbaikilah diri kita, iman kita. Kita dah tua, Cik Din. Cik Din yang saya ingat 2 kali datanglah. Cik Din 2 kali ziarah saya. Pak Mat dengan makcik. Kali ketiga tak tahulah boleh datang lagi ke tidak. Buatlah bekalan masing-masing dalam kubur. Cik Din dah meninggal dunia. 7 langkah anak-anak balik, malaikat datang. Cik Din pun bangun. Ma rabbuka. Cik Din pun kena jawab. Allahu Akbar. Masa tu barulah kita tahu. Rupanya kita dah mati. Masa tu kita nampak semua kejahatan kita, amalan kita. Habis dah. Wassalam dah, Pak Mat. Apa nak buat lagi? Habis dah. Tempoh dah habis. Seadil-adilnya tempoh dah habis. Dan dengarkan Ustaz Salihuddin. Ini aja masuk sini. Dengarkan bahawa orang yang masuk dalam surga pun, sekalipun orang tu dah masuk dalam surga, Cik Din, dia akan menyesal. Kenapalah dulu kat dunia aku tak buat macam ni, macam ni. Orang dah masuk ke surga pun menyesal. Ada cara bagaimana Allah buat dah masuk surga pun menyesal. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.